Nabi Isra' wal Mi'raj, apa kata baginda? Sesiapa semasa aku masuk di dalam neraka, aku ziarah penduduk-penduduk neraka, aku melihat ada setengah manusia lelaki dan perempuan. Mereka berkepala babi dan berbadan keldai. Maka ditanya oleh baginda kepada malaikat Jibril, "Ya wahai Jibril, siapa tu?" Kata malaikat Jibril, "Itulah di kalangan umat engkau. Semasa dia hidup, dia suka fitnah orang, suka mengadu domba dan suka mengumpat orang." Ingat tu tuan-tuan, jangan ceritakan orang. Hablum minallah, hablum minan nas. Walau hablum minallah, jaga hubungan kamu baik dengan Allah dan jaga hubungan kamu dengan manusia. Walaupun kita ni kuat semayang, malam-malam istighfar lah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Walaupun malam-malam minta ampun dengan Allah, tapi apabila kita ada salah dengan manusia, tak lepas nanti di padang mahsyar, tuan-tuan. Ingatlah. Sebab itu kalau buka dalam kitab ni yang lain, isteri pula dia kena minta maaf dengan suami setiap hari. Dengar ni maklum kat belakang tu, oi. Akhir zaman ni macam-macam akan berlaku, tuan-tuan. Akhir zaman itu yang fa ta nun ha, fitnah. Fa adalah fakir. Fakir itu miskin. Siapa yang suka fitnah, hidup dia miskin, hati dia miskin, hati dia susah hati. Sibuk hal orang. Orang buat pagar, dia dengki. Orang meniaga, dia dengki. Orang kereta baru, dia dengki. Orang dapat pergi umrah, dia dengki. Orang dapat pergi Turki, dia dengki. Dia fitnah sana, fitnah sini. Tambah pula akhir zaman ni ada media sosial, masuk dalam TikTok. Tuan-tuan, ini akhir zaman, tuan-tuan. Ingat, contoh ada hamba Allah, dia buat satu kesalahan, itu antara dia dengan Allah. Apabila kita mengaibkan dia, selama mana benda tu berjalan, selama itu kita menanggung dosa. Selagi mana tak minta maaf dengan fulan anak si fulan, selama itulah kita menanggung dosa dan segala kebajikan kita diambil oleh orang yang kita buat salah. Tuan-tuan, itu yang kita belajar tasawuf. Nabi ajar, hendaklah kamu jaga adab, akhlak. Itu yang ulama suruh kita banyak zikir. Tuan-tuan tengok, apa kelebihan orang semayang? Orang semayang, setiap hari dia semayang 5 waktu, 17 rakaat. Bila 17 rakaat, dia baca surah Al-Fatihah 17 kali. Bukan jalan-jalan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah ibu Al-Quran. Satu pendapat mengatakan lagi, namanya ayat Ruqyah. Sebab itu bila ada masalah, anak degil, bini degil, suami degil, adik-beradik degil, ambil air, istighfar, baca 7 kali surah Al-Fatihah dalam air ni, hembus 7 kali, bagi orang tu minum. InsyaAllah kalau degil, tak degil lah. Sama juga AJK masjid. Tengok orang datang mengaji duduk jauh-jauh tu, buatkan air. AJK buat air, bagi dia orang minum. Bila orang tak degil, belajar kat depan ni. Ni belajar duduk jauh-jauh, busuk punya orang. Buka dalam hadis, sesiapa yang belajar duduk depan ulama, duduk depan guru, pahalanya sebesar gunung Uhud. Sesiapa yang duduk jauh-jauh depan gurunya, pahalanya sebesar telur cicak padan ke. Pilih bila nampak farji'na na'mal salihah inna mukinun. Bila roh sampai sini ni, kita ni semua mati, tuan-tuan. Tak ada siapa pun tak mati. Engkau banyak duit, engkau tak ada duit, bini engkau seorang, engkau belum nikah, bini engkau banyak, engkau siapa sekalipun, sampai masa engkau mati. Sebab kita ni bukan penduduk dunia, kita adalah penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan balik ke negeri kita, kita akan balik ke kampung kita, kita akan duduk di dalam mahligai di dalam syurga Allah. Itulah kampung kita. Dunia ni sementara, tuan-tuan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah tipu daya. Sebab dunia lah adik-beradik bergaduh. Sebab dunia lah kawan-kawan fitnah. Sebab dunia lah orang bermusuh-musuh. Sebab dunia. Tapi tak salah cari dunia. Tetapi jangan lupa Allah.
Itu yang Nabi ajar suruh semayang. Ulama ajar dekat kita, apa kata ulama? Kalau kamu semayang cukup 5 waktu, tapi kalau mulut kamu jahat, Allah tak terima semayang kamu. Termasuklah perempuan-perempuan yang sudah bernikah, dia semayang cukup, puasa cukup, sedekah kuat, ada grup marhaban lagi, marhaban ya marhaban, marhaban, siap marhaban lagi. Tapi kalau dengan suami tinggi suara, maki suami, menyusahkan suami, sembahyangnya Allah tak terima. Kalau mulut pula mengumpat, dia kata ke orang, Allah tak terima segala ibadat dia. Tuan-tuan, ingatlah, jaga mulut, jaga lidah. Itu yang dari sebelum majlis ilmu aku ajak tuan-tuan berzikir. Cuci hati. Hati ni bila dimasukkan kalam Allah, dalam Al-Quran apa kata Allah? Fadhkuruni azkurkum. Siapa panggil aku, seru aku, sebut aku panggil dia. Tuan-tuan, tuan-tuan ada masalah, sebut nama Allah. Ni tak ada sakit baru nak istighfar. Tak sakit lupa istighfar. Tuan-tuan, macam kita, macam aku dengan abang ni, kalau hubungan aku kenal abang ni, aku ada masalah, jumpa abang. Kalau aku tak kenal, macam mana aku nak minta tolong? Macam tu hubungan kita dengan Tuhan. Tuan-tuan, hubungan kita dengan Tuhan kena jaga cukup. Tuan-tuan, selawat 1000 paling kurang sehari. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 paling kurang satu hari. Tasbih 1000, tahmid 1000. Barulah hamba Allah yang luar biasa. Baru dia dihindar daripada segala fitnah. Betul buat fitnah ni tuan-tuan, hati-hati buat fitnah. Dia fitnah ni, ribah ni mengumpat. Fitnah ni dia panggil namimah, mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba, suka fitnah ke orang, suka mengumpat ke orang, tuan-tuan buka dalam hadis kursi, mereka ni akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat. Allah panggil, ya abdi, ya abdi tu wahai hamba-Ku. Allah panggil, ya, Allah panggil satu persatu di padang mahsyar. Tuan-tuan, di padang mahsyar ni dia ada 120 pembarisan. Setiap satu barisan perjalanannya 4000 tahun perjalanan. Ni di padang mahsyar. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Siapa pun akan berdiri di padang mahsyar. Nabi, Rasul, ketua kampung, ustaz, engkau siapalah sekalipun, kau tetap berdiri di padang mahsyar. Itu satu pendapat mengatakan mereka berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun. Sampai kepala mereka pecah, perut mereka pecah, kaki mereka pecah. Kenapa? Terlampau lama berdiri di padang mahsyar. Semua manusia telanjang. Telanjang tuan-tuan di padang mahsyar. Ada satu pendapat mengatakan tak telanjang. Ada satu pendapat mengatakan yang tak telanjang ni, masa dia hidup, dia bagi orang baju, dia bagi orang duit, orang tu beli pakaian. Tapi ingat, nak bagi orang pakaian, pakaian yang kita tengah suka. Jangan pakaian kita dah tak suka, hantar kat sekolah-sekolah. Kenapa ustaz cakap macam tu? Sekolah kami dapat, dia hantar seluar dah tak boleh zip. Budak pakai burung terkeluar. Nak hantar orang suka lah tuan-tuan. Jangan hantar baju kita dah tak suka, hantar ke orang. Tuan-tuan, sama juga kita nak tolong orang tu suka. Ingatlah tuan-tuan, ya, sebab apa? Bila kita tolong orang doakan kita. Lepas aku nak bagi satu tip dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan musafir, pergi ke Johor, pergi ke Kedah, ke Terengganu, sampai R&R, tuan-tuan kencing situ atau solat, ada orang sapu sampah tu, cuci jamban, tak kira lah tua ke muda, ulurkan duit. Bila tuan-tuan ulur duit, dia buat apa? Dia doa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, panjangkan umur orang ni, sihatkan dia dalam musafir, selamatkan dia. Dia tak ada kencing pula. Lepas tu potong rokok, buang lagi dalam jamban. Pernah tak bila kita bagi tolong orang doa tak baik? Pernah? Ya Allah, Tuanku, dia ni tadi bagi duit aku RM10, mati je cepat. Mana ada tuan-tuan? Orang sedekah ni, buka dalam hadis, dia akan masuk dah satu pintu dalam syurga Allah yang bernama Babus Sadaqah. Dia lalu VIP Babus Sadaqah. Ni kelebihan orang sedekah. Orang sedekah ni Nabi jamin 3 perkara.
Pertama, Nabi jamin umur panjang. Kedua, Nabi jamin badan sihat. Ketiga, Nabi jamin harta bertambah. Kalau tuan-tuan nak kaya, hidup nak senang, perniagaan nak laku, mudah urusan kerja nak dikam pangkat, rajin sedekah, rajin tolong orang. Tuan-tuan, rajin sedekah. Tuan-tuan, jangan kudukuk sangat. Tu dua tak kena buat tabung. Aku tahu tadi aku bawa kosong, aku tahu bawa balik penuh. Kalau tak penuh, orang sini kudukut punya orang. Bukan untuk aku, tuan-tuan, untuk anak yatim, untuk ibu tunggal. Ada seorang ibu tunggal mata tak nampak, pakai kursi roda. Dulu suami ni ustaz mengajar situ, meninggal. Dia ada beli anak yatim 4 orang. Lepas tu tuan-tuan, kalau kat kampung tuan-tuan ada anak yatim, tuan-tuan cari anak yatim. Anak yatim ni jangan cari pada bulan Ramadan je. Anak yatim ni tuan-tuan cari pada bulan bila tuan-tuan cari, pada hari apa tuan-tuan cari. Pada hadis sebut, siapa yang dia jumpa anak yatim, dia jaga anak yatim, dia pegang kepala anak yatim, pegang dari depan, tarik belakang, tarik ke depan. Dalam hadis sebut daripada Imam Bukhari, dinukilkan hadis ni daripada Nabi, sebanyak mana rambut, sebanyak itu pahala dia. Sebanyak mana rambut, sebanyak itu Allah gugurkan dosa dia. Anak yatim yang belum cukup umur. Kalau anak yatim tua-tua macam ni, tak payah. Anak yatim yang belum cukup umur, tuan. Kami di madrasah semua cukup. Anak yatim ada, orang susah ada, ibu tunggal ada, mu'allaf ada. Tu tabung untuk dia orang. Duit ceramah untuk aku. Bagi kat aku mana ni, isi minyak, tol, duit driver, makan, sampai rumah ada tinggal sikit, bini pau ada. Bini minta kena bagi, yang kena kod dengan bini. Sedekah yang paling aula adalah anak isteri. Kalau kita mau sapi pergi mana-mana, bini suruh beli kasut, abang belikan kasut ayam ya, yang harga 170, 150. Jangan beli yang harga 150, beli yang kasut harga 500. Itulah sayangkan bini, bang. Ni tak ada pancing boleh beli mahal-mahal, sporting motor boleh beli mahal-mahal. Kadang Egos motor Acra, Brothers Project, macam-macam Egos boleh beli. Tapi kasut bini dia nak beli, baju tidur bini dia nak beli, bedak bini dia nak beli ya? Apa punya suami kada sayang bini, masa bangun nikah main sayang, pegang kepala, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Janji dengan bini, ayang, abang sayang ayang, sampai bila-bila ayang abang sayang, lautan api pun abang renang. Tipu punya suami. Bukan orang sini, orang tempat lain. Nun dekat Afrika Selatan lah, tapi lebih kurang sama je, tuan-tuan. Perempuan ni, tuan-tuan, sebab itu orang perempuan, dia bukan tak tahu bab nikah. Fankihu ma taba lakum, adalah Al-Quran. Bukan kadang-kadang orang perempuan ni dia tak boleh terima, dan dia bukan dia tak bagi suami nak kahwin lagi. Dia bagi, tu belakang tu bagi tu, bukan tak bagi, bagi. Kenapa dia tak bagi? Kenapa dia marah? Sebab apa? Kita dengan bini kita pun kita kedekut. Ulama cakap apa? Kamu dengan isteri kamu, kamu kena jujur. Kamu dengan isteri kamu, kamu kena berkata benar. Kamu dengan isteri kamu, kamu kena adil. Walaupun dia seorang pun kamu kena adil. Baru dia, oh macam ni, kalau abang nak kahwin lagi satu, lagi dua, lagi tiga, kahwin lah. Abang suami yang baik, suami yang jujur. Tapi kita dengan isteri tak ada jujur, tuan-tuan. Kadang telefon bini nak tengok pun tak bagi. Boleh bini tengok telefon, boleh bro? Boleh? Bang, tengok telefon bang. Janganlah, dalam tu ada meeting yang penting, nanti tengok-tengok kan tak boleh Tantah ada gambar orang telanjang dalam yang main, tuan-tuan ya, akhir zaman ni. Kadang pakai serban, pakai kopiah, ada simpan gambar telanjang lah ni. Yang main sekarang ni dah moden, tuan-tuan. Orang dulu nak tengok benda haram, intai rumah orang. Sekarang nak tengok benda haram, tengok dalam telefonnya. Duduk rumah, relax-relax, balik masjid, mentara bini nak buat kopi jantan, tengok je. Tambah pula sekarang orang jual spender magnet. Mana Ustaz tahu spender magnet? Aku tengok Mana Ustaz tengok? Aku ada Facebook, aku ada TikTok. Kenapa Ustaz ada TikTok? Kenapa Ustaz ada Facebook? Urusan agama. Tuan-tuan, tengok jual spender magnet, gambar lucah. Siapa tak gairah nak beli spender magnet, tuan-tuan? Bini seorang pakai spender magnet.
Tengok orang magnet. Kalau bini 2, 3 tak apa, tuan-tuan, sama ubat kuat. Akhir zaman orang jual ubat kuat merata-rata. Ubat kuat ni dia makan hari ni, dia bertindak 3 hari. Macam mana ustaz tahu? Aku makan. Macam mana aku boleh makan? AJK masjid jual kat aku. Ni kan ada masalah, tuan-tuan. Kita kena beli dah AJK jual, tuan-tuan. Tolong menolong, ya. Itu bila kita makan 3 hari bertindak. Dia punya masa 3 hari. Kalau bini kita seorang, nanya kawan tu. Lepas tu Nabi bagi kita jalan. Allah bagi kita jalan. Kalau kau mampu, hendaklah kamu berkahwin dengan wanita yang baik. Hendaklah kamu kahwin 1, 2, 3 dan 4. Tapi kalau makan ubat kuat bini seorang, habis ya. Ulama bagi tahu apa? Dalam masa 4 hari kamu nak berjima sekali, 4 hari sekali. Bukan 3 hari. 3 hari itu arnab. Buat berjima, itu kena belanja, kena tahu bahasa Arab. Jima lain, jamak lain. Ni bahasa Arab yang tahu ini, ente, unte, kude, kurme. Itu yang seorang sahabat pergi tanah haram, Pak Arab dia tanya, ma ismuk ya ahi, ma ismuk. Mana ma ismuk? Siapa nama awak? Dia jawab, no smoke. Bunyi juga muk. Ni bahaya tak tahu bahasa Arab. Itu dalam semayang, dia ada tazakul, dia ada tadabbur, dia ada tafahum. Betul, siapa jaga semayang dengan sempurna, dia boleh jaga lidah daripada fitnah. Baru 20 minit batuk dah. Nampak sana pula. Aku ceramah ni tak pandu pada jam tu, tak pandu orang batuk Dia kalau orang baru batuk tu baru 20 minit. Kalau banyak orang batuk tu dah dekat sejam. Aku ceramah dah 12 tahun, tuan-tuan. Selalu kalau AJK masjid ni, AJK surah, aku nak ingatkan kalau boleh jangan duduk belah kanan. Selalu AJK duduk belah kanan ni cepat mati. Tak apa, malam ni duduklah ni, malam lain duduk belah sini. Mana-mana tempat aku mengajar, di Tanjung Malim, di Kelang, di Perak, 11 tahun, 9 tahun, kebanyakan AJK yang belah kanan cepat pergi dulu. Tuan-tuan, bahaya duduk belah kanan. Sebab malaikat dia suka belah kanan. Itu bukan kanan, itu bawah kanan sikit. Alah, jangan takut pasal mati mati tetap mati, tuan-tuan. Nanti mati macam ni, duduk dalam kubur. Atas tanah, kanan tanah, kiri tanah, bantal tanah. Kalau bagi orang yang beriman, dia jaga mulut, tak suka fitnah orang, tak suka mengompak orang, tak suka maki orang, dia mati dalam beriman, dia tanah jaga. Orang ni jasad tak reput. Seperti pemuda Ashabul Kahfi, Allah tidurkan dia 300 tahun duduk dalam tanah ni. Itu jenazah. Nanti bila kita mati, aku masuk sikit bab tentang jenazah. Orang yang dah mati ni, dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Bila orang dah mati ni, dia paling dia suka. Nanti tuan-tuan mati, tuan-tuan akan suka yang paling tuan suka. Apa yang paling kita suka bila kita dah mati? Kita paling suka orang yang hidup datang ziarah kita. Tuan-tuan, bukanlah hadis daripada Abu Hurairah. Itu yang Nabi ajar, bila kamu pergi ke kubur, bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tu kubur, jalan nak pergi sana tu apa, tepi laut tu? Padang balak apa? Ada kubur tepi jalan. Satu pendapat mengatakan, tanah perkuburan ni, bila lalulah orang soleh, lalulah ulama akhirat, maka azab kubur diangkat. Itulah kelebihan orang soleh. Orang soleh ni pula, bukan azab kubur je bila dia lalu azab kubur diangkat. Jin, syaitan pun takut. Ni orang soleh. Tuan-tuan. Lepas tu bila kita mati, kita tinggal dalam kubur, kita tunggu. Siapa datang ziarah aku? Siapa datang ziarah aku? Tambah pula besok hari Jumaat. Apa hadis daripada Nabi? Wazuru kubura, wazuru kubura, wazuru kubura. Ziarahlah kubur, ziarahlah kubur. Atau pendapat mengatakan lagi, bila kita datang ke kubur pada hari Jumaat,
kita diampun dosa seperti kita baru lahir. Pergi ke kubur pula, jangan duk cium-cium batu nisan. Ni batu nisan, suami dah meninggal, pergi ke kubur cium batu nisan. Bang, ayah minta maaf. Maka ayah abang ada dulu, ayah banyak salah dengan abang. Abang suruh buat kopi jantan, ayah tak buat. Cium batu nisan. Itu kalau cakap Jawa, goblok. Nabi tak suruh cium batu nisan. Nabi suruh cium suami dia semasa suaminya hidup. Bila kita cium suami, orang perempuan cium suami dia masa dia hidup, gugur dosa dia. Bukan cium je, pegang tangan, gugur dosa. Suami pegang tangan isteri, gugur dosa suami. Isteri pegang tangan suami, gugur dosa isteri. Suami pegang tangan isteri, gugur dosa suami. Itu baru pegang tangan. Orang pegang tangan, pegang masa baru nikah pegang. Tadi datang masjid ada pegang tangan. Mana ada pegang tangan, malu kat orang. Bini nak pegang, jangan abang. Janganlah yang abang ni AJK masjid, malulah orang tengok. Gugur dosa tuan-tuan. Kita ni dosa banyak. Tambah macam tuan-tuan duduk kat pekan ni. Keluar masjid dia nampak paha amoy. Tengok paha amoy, dosa tak dosa? Dosa lah. Tengok sekali, satu dosa. Pandang dua kali, dua dosa. Bila dosa ni, ulama' bagi tahu satu titik hitam. Bila banyak dosa, hati lagi lama lagi hitam, lagi hitam, lagi hitam, lagi hitam. Bila lagi hitam, dia tak boleh nak masuk nur cahaya-cahaya Islam, cahaya-cahaya Al-Quran, cahaya-cahaya nasihat daripada ulama' ad-dinu nasihah. Itu yang bila hati tu hitam, mulut jadi jahat. Suka duk rompak orang, duk maki suami, duk maki isteri, duk maki orang lain, duk maki jiran. Tuan-tuan, itu yang kami buka pondok, buka madrasah, duduk di dalam hutan. Duduk dalam hutan, keluar masjid, nampak juga paha, tapi paha baruk je. Paha baruk tengok tak berdosa. Tuan-tuan, ni baru mukadimah tak sedap ni. Tuan-tuan jangan risau, ya. Aku paling lama ceramah sejam ya, tak lama pun. Sebab pembayaran 1 jam. Bayar sejam, ceramah sejam lah tuan-tuan, ya. Nak lebih, bayar lebih ya. Tu baru ni aku jumpa seorang lawyer. Ya, seorang lawyer jumpa aku dekat kedai. Aku pegang badan dia. Dia takut dengan aku, padahal dia lawyer. Kenapa takut? Saya tengok ustaz dekat YouTube, ustaz garang. Padahal lawyer tuan-tuan, ya. Aku tak garang mana tuan-tuan dalam ceramah, lepas ceramah aku tak garang, aku peluk tuan-tuan, ya. Tuan-tuan suruh cium pipi, aku cium pipi tuan-tuan. Ya, tengok sahabat-sahabat. Ada orang gosok kepada sahabat. Tengok Nabi baring di atas paha sahabat-sahabat. Pernah AJK berdahari baring kat paha Tok Siap pernah? Kena buatlah tuan-tuan. Ini yang Nabi buat, ini yang Nabi ajar. Bila kita buat, la yarham wa la yurham. Siapa mengasihani, dia dikasihani. Sama juga dengan bini, baring dekat bini. Bini tengah lipat-lipat kain, tengah duduk-duduk tengok TV, baring kat bini. Ayang, baby rindu ayang. Pahala besar tuan-tuan, mendapat dengan kasih sayang. Kita buat masa baru nikah hanya kita buat. Kita buatlah, nanti balik buat, ya. Bini tengah masak Maggi tu peluk kat belakang. Baby. Tapi tak pernah buat, memang kena sudip lah. Ya. Kena selalu buat. Sama juga mandi pun kena sama-sama. Ustaz umur dah 70, takkan nak mandi sama? Mandi lah. Apa nak geli kan, tuan-tuan? Benda ni semua mengajar kita akan hati, tuan-tuan, akan hati. Suami melihat kemaluan sendiri, hukumnya harus. Mandi telanjang dalam bilik air dengan bini, bini tengok kemaluan suami, makruh. Suami melihat kemaluan bini, makruh. Tak haram pun, tuan-tuan. Yang haram ni, Tok Siap duk tengok kemaluan imam, haram. Itu haram. Tapi dalam hukum fiqah, dia ada taklifi, dia ada wada'i. Asal hukum dia tak boleh tengok. Tapi bila dalam darurah, dia panggil dalam kitab fiqh
fardu melanggar fardu, iaitu bila berlakunya bab tentang darurah. Itu yang baru ni ada seorang ustaz, ada seorang ustazah, tak tahu duduk mana, ya, tengah viral. Dia mengatakan makan ubat tahan sakit masuk neraka. Salam artis, roh jadi kotor. Kau tak buka dalam hadis, Nabi pernah bersalam dengan seorang penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala, lepas menyembah berhala, keluar daripada berhala, Nabi jumpa, Nabi salam. Inilah akhlak Nabi, tuan-tuan. Tak salah nak salam dengan siapa. Orang kafir ni, dia tak najis. Yang najisnya segi akidah. Faham? Akidatul iman, tuan-tuan. Lepas itu ulama' suruh kita mengaji kitab tauhid, mengaji kitab fiqh, mengaji kitab tasawuf, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Kita boleh jaga lidah, jaga mulut daripada fitnah ke orang. Baiklah, tadi fa adalah fakir. Orang yang fakir, orang yang suka fitnah ni, hidup dia fakir, hidup dia miskin, hidup dia susah hati. Tuan-tuan, orang yang suka fitnah ni, hidup dia tak takut dengan neraka. Dia tak takut azab, dia tak takut tentang azab Allah. Kita buka lagi satu pendapat mengatakan orang yang suka fitnah, orang yang suka maki, tadi satu pendapat mengatakan dia berkepala babi, berbadan keldai. Satu pendapat mengatakan lagi dia berkepala babi dan darah keluar daripada mulutnya dan keluar daripada duburnya. Jangan dia kata ke orang, tuan-tuan. Ya. Perbanyak istighfar, perbanyak minta maaf. Itu yang hari raya kita jumpa orang minta maaf. Tapi kadang salah. Semua orang salam. Kadang sampai benda yang tak boleh kita salam, kita salam. Dengan sepupu tak boleh salam. Salam dengan sepupu, tuan-tuan. Tapi hari raya kadang tak boleh nak elak. Ustaz pun tak boleh nak elak. Dia datang dengan kita peluk. Lama tak jumpa. Takkan kita nak ghostan? Haram tak boleh. Kalau berani sebut haram tak boleh. Bini aku sebelah. Baiklah, tak adalah tentang siapa yang dia takut tentang fitnah, dia takutkan Allah, dia akan jaga tentang bak lidah dan mulut daripada api neraka Allah. Perbanyak minta ampun dengan Allah, tuan-tuan. Lidah ni jangan cakap benda-benda yang kotor, jangan cakap benda-benda yang tak elok. Sama juga isteri dengan suami, jangan cakap benda yang tak elok. Kita buka dalam kitab sirah, isteri-isteri sahabat, isteri-isteri Nabi, macam mana dia bercakap dan berkata dengan Nabi, dan bercakap dan berkata dengan sahabat. Kita buka dalam kitab sirah, macam mana isteri Nabi bercakap dengan Nabi. Mereka bercakap dengan baginda, mereka tunduk. Isteri kita cakap dengan kita macam mana? Bang, bawang tak ada? Balik lama mancing. Sama bini tuan-tuan, bini AJK, bini ustaz, semua memang perempuan macam tu. Mana-mana perempuan macam tu ada, tapi tak ramai lah wanita solehah, tak ramai. Dalam 1000 seorang pun payah nak jumpa. Tuan-tuan, isteri solehah ni, dia suami belum minta air dah siapkan air. Isteri solehah ni dia akan berkata dengan suaminya, dia kata apa? Abang, malam ni malam Jumaat, abang minta ayang pakai baju apa? Abang, malam besok malam Sabtu, abang minta ayang pakai baju apa? Baju apa abang suka? Ini isteri solehah. Pernah tak bini tuan-tuan cakap dengan tuan-tuan, bang, malam ni malam Jumaat, abang nak minta ayang pakai baju apa? Pernah? Suami pula kata, tak payah baju lagi bagus. Kita buka lah kisah sejarah pada zaman Aulia, pada zaman Bani Israel. Anak perempuan ni asalnya dia pelacur. Anaknya 7 orang lahir daripada farasnya semua wali Allah. 7 orang wali Allah. Asalnya dia pelacur. Satu kisah lagi pula, seorang pelacur meninggal, mati. Lepas tu pula seorang pemandi jenazah, dia fitnahnya pelacur ni, sebab tu bahayanya fitnah. Tuan-tuan, satu hari aku cerita dulu tentang ni, lepas aku ingat aku cerita lagi, tuan-tuan. Pernah dengar cerita ni yang
seorang wanita pelacur dia meninggal, yang mandi ini adalah seorang wanita, mandi bagi wanita yang mandi jenazah, tangan dia melekat. Pernah dengar? Pernah dengar tak ya cerita? Pernah dengar? Aku cerita sini sebab sini tak pernah dengar, ya. Ini berlaku pada zaman Bani Israel, ya. Atau nak dengar balik? Kat sini, ya. Pada zaman Bani Israel, ya, ini berlaku pada zaman Imam Malik. Seorang wanita pelacur, dia meninggal, dia mati. Masa dia mati, dia dimandikan oleh wanita. Sebab itu kalau bab tentang suami meninggal, boleh tak isteri mandikan? Kata ulama boleh, tapi lebih terbaik tak payah, bagi orang lelaki yang mandikan. Kalau isteri yang meninggal dunia, boleh tak suami nak mandikan isteri? Kata ulama boleh, harus, tapi lebih terbaik biarlah bagi wanita yang memandikan bagi jenazah wanita, walaupun halal bagi suaminya, ya. Ini bab tentang jenazah. Dan bila dia mandikan jenazah pelacur ni, mandikan jenazah ni, dia tepuk paha pelacur ni. Itulah kau, hidup bos kau melacur ya. Tak nak berhenti melacur, berzina, tangan dia melekat. Ni bahaya fitnah. Tuan-tuan. Ya, tangan melekat. Bila tangan melekat, tak boleh angkat. Melekat macam gam, tak boleh angkat. Ulama ni datang, kata ulama ni, kalau nak lepas tangan kau, kita potong tangan kau ke bumi sekali dengan jenazah, dengan tangan-tangan kau. Kata ulama yang ni, ya, potonglah dengan pisau, potonglah dengan parang. Pada seorang ulama bagi tahu, apa kata dia? Jangan kita bertindak mengikut nafsu. Kita ada ulama yang lebih hebat, iaitu Imam Malik. Imam Malik ni hebat. Imam Malik ni tuan-tuan, kalau orang datang rumah dia bakar bukhar, wangian-wangian. Tuan-tuan kalau dia buat majlis kuliah, bakarlah bukhar, wangi. Sebab malaikat ni dia suka wangi-wangi. Tuan-tuan, bakar wangi-wangi bukhar, bakar. Ya, gaharu bakar, wangi dalam rumah. Tu dekat Mekah, Madinah, tuan-tuan tengok, kita berjalan di pekan, berjalan di masjid, wangi, sebab ada orang bakar bukhar. Tuan-tuan, itu Imam Malik pun datang. Bila Imam Malik datang, Imam Malik tanya dengan perempuan ni, aku nak tanya dengan kau, masa kau mandikan jenazah tadi, kau buat apa dekat jenazah ni? Aku tak ada buat apa. Kau jangan bohong. Imam Malik ni kasyaf, tuan-tuan. Imam Malik ni dia kaya. Imam Malik ni, dia rumah dia ada seekor kuda yang cantik, yang pantas. Tapi Imam Malik ni, nak azan ya? Imam Malik ni, dia tidak menunggang kuda di bumi Madinah. Sampai orang tanya, kenapa Imam Malik tidak menunggang kuda di bumi Madinah? Apa kata Imam Malik? Aku tak mau menunggang kuda di bumi Madinah, sebab di bumi Madinah ada jasad seorang kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak ni, dia jaga adab, tuan-tuan. Kita sampai Mekah, kadang pergi 12 hari berumrah, bawa bekal rokok sekatun. Kadang orang tanya pasal rokok. Rokok ni asal hukum dia makruh sebab dia berbau. Ni hukum pertama. Dia berbeza babi. Babi ni haram mutlak. Tapi apabila dia isap sebatang, 2 batang, 3 batang, baru jatuh mabuk, baru jatuh hayal, ya, maka jatuh haram yang 3 dan 4 batang. Kadang orang tanya lagi, ustaz, ada orang lain kata haram? Ada ustaz lain kata haram? Dia pendapat hukum fiqh ni banyak. Bila masuk benda haram, maka dia jatuh benda haram. Dan bila kita isap rokok, mengganggu orang lain, orang lain tak suka, orang lain benci, haram tak mana? Haram bukan segi haram asal tembakau tadi, haram menyakiti. Ini hukum fiqh. Bukan terus haram, tuan-tuan. Ya, ini hukum fiqh. Ya, dia banyak pendapat, ya, tuan-tuan. Tapi aku memang anti orang yang serokok, sebab rokok ni bau biawak. Ya, busuk tuan-tuan rokok ni. Kalau boleh berhenti, berhentilah. Kalau tak boleh berhenti, menyorok-nyoroklah. Kalau tak boleh berhenti, kurang-kurangkan. Kenapa? Membazir. Ya, daripada beli rokok belah-belah ringgit, baiklah kita menabung, simpan duit, boleh bagi tanah haram, tuan-tuan. Simpan sikit-sikit, boleh bagi tanah haram. Baiklah, kisah pada Imam Malik ni, tuan-tuan. Kata Imam Malik, baiklah,
Kau tak nak mengaku tak apa. Maka Imam Malik tanya lagi baru dia mengaku. Apa kata dia? Masa aku mandikan jenazah ni, aku tepuk dia. Aku kata, tu lah kau, hidup kau berzina, hidup kau berzina, sampai mati kau berzina. Ini fitnah. Okay? Kata Imam Malik, sekarang ni kalau tangan kau nak lepas, kau kena hukum hudud. Kena rotan 100 kali. Bila dia kena rotan 100 kali, yang ke 99 baru tangan yang boleh lepas. Lepas tu jaga-jaga tentang fitnah. Jangan kata kat orang, jangan hina orang, jangan maki kat orang, jangan mengumpat. Bahaya ni, lidah ni bahaya. Orang tu cakap pasal mulut badan binasa. Ni bab tentang lidah. Itu yang Nabi ajar, banyak zikir, banyak selawat, banyak bertasbih, banyak bertahmid. Itu yang dalam satu pendapat kata, man qala subhanallah wa bihamdi, siapa sebut subhanallah wa bihamdi satu hari 100 kali, dosanya sebanyak mana buih di laut, Allah ampunkan dosanya. Siapa baca tahmid pula, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi'adin khairu ala kulli syai'in qadir. Siapa baca sekali, Allah angkat darjatnya 7 petala langit, 7 petala bumi. Siapa baca ayat ni, di antara ayat dan wirid amalan-amalan yang dibenci oleh jin. Tuan-tuan, jin tak suka ni tahmid, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, bini tengah marah kat rumah, balik Ahmad. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut bi'adil khairu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Tuan-tuan baca ni, tuan-tuan. Tahmid ni dia luar biasa. Amalkan. Lepas tu siapa baca 10 kali tadi lepas maghrib, imam baca tadi, imam muda tu baca 10 kali, Allah angkat 10 darjat, Allah ampun 10 dosa, Allah bagi dia 10 kebajikan, kelebihan tahmid, tuan-tuan, ya. Baiklah, tadi tak adalah takut. Siapa yang dia takut tentang fitnah, dia takut tentang azab neraka, dia takut tentang azab kubur. Lepas tu bila kita mati duduk dalam kubur, duduk macam ni, kita tunggu je siapa datang. Sebab itu siapa ada anak soleh, waladun solihun, anak yang soleh. Mak bapak dah tinggal dalam kubur, mak bapak dah meninggal, anak ni dah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalla la ya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Dia baca Quran, mengalir dalam kubur. Maknya tanya dengan malaikat, siapa hantar ni? Anak engkau lah. Anak yang mana satu tu, yang belajar-belajar sandor dinding tu. Aku ceramah, tuan-tuan, siap bagi tahu dengan Nazir, siap bagi tahu dengan pengerusi, kalau boleh masjid surau dekat dinding tu semua taruh paku. Kenapa? Agar orang tak menyandar kat dinding. Tapi apa kalau belajar sandar dinding, dapat tak pahala? Dapat pahala. Apa kelebihan sandar dinding? Nanti di dinding ni akan menjadi saksi daripada mahsyar. Tuan-tuan, tak kisah tuan-tuan nak sandar, tuan-tuan nak berlunjuk, ada setengah ustaz, kalau dia mengajar sandar-sandar dinding dia marah. Anak murid berlunjuk dia marah, aku tak marah. Tuan-tuan nak sandar, tuan-tuan nak berlunjuk, tuan-tuan buat kau suka, tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak baring pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan baring, aku mengajar baring lah. Tuan-tuan, aku dah macam-macam jumpa kerenah orang belajar, tuan-tuan. Ceramah orang terbalik meja pernah. Keluar ceramah orang pegang tahan nak pukul pernah. Macam-macam buat kerja Nabi. Tuan-tuan buka lah kitab sirah macam mana Nabi berjuang. Nabi sampaikan Islam, ajak orang dengan agama kenal Tuhan. Orang tarik baju Nabi ni koyak. Orang baling batu berdarah pipi Nabi. Orang baling dengan tai. Orang baling dengan najis. Orang baling dengan sampah. Kepala Nabi orang tonyoh kat padang pasir. Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Nak dapat ni bukan senang. Ini kena banyak mujahadah. Itu yang ulama suruh kita masuk tarikat, masuk berzikir, cuci hati. Bila hati kita bersih, itu mulut kita tak jahat, tak kata ke orang. Dia kalau suami soleh, tuan-tuan, dia balik rumah, bini marah, dia sebut nama Allah. Boleh lambat? La ilaha illallah, la ilaha illallah.
Orang tanya, ini apa lambat? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Orang tanya ni, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ini kelebihan menyebut nama Allah. Sama tak kalau tuan-tuan, kalau ada Roblox polis, Roblox abang JPJ, berhenti. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Lesen mana? La ilaha illallah, La ilaha illallah. Jalan lah. Ini imam masjid tanah ni. Kalam Allah ni luar biasa tuan-tuan. Satu lagi kalam Allah, La ilaha illallah. Ni kalam ni luar biasa. Siapa amal kalam ni, paling kurang lah ulama' bagi tahu, ulama' sufi paling kurang 300 juga, tapi istiqamah. Satu hari nanti Allah akan bagi dia dengar makhluk Allah dekat bumi ni menyebut nama Allah. Sebab makhluk Allah dekat bumi ni semua bertasbih kepada Allah. Aku 25 tahun yang lalu aku pernah dengar air berzikir. 25 yang lalu. Sekarang tak dengar dah. Sekarang dosa banyak. Kalau barang hilang, tuan-tuan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah balikkan barang yang hilang. Bini lari, balik bini tuan-tuan. Pasal bini aku tak lari, tuan. Kau lari lah aku baca. La ilaha illallah. Ambil kayu sugi. Ketuk jantung tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tembak jantung. Balik tuan. Pasal bini aku semua tak lari, bini aku 3. Nak ayat bini banyak? Ada, jumpa kat luar. Tuan-tuan, bini tak marah ada kat luar. Balik rumah bini marah, ada ayat depan pintu baca. Percik air bius sikit, sapu. Bini tak marah, bang, abang mau balik, abang nak air bang? Nah. Balik pada rumah bini nombor 2 ke? Allah, apa sekejap sangat bang. Ada ayat ni, jumpa kat luar. Kalau berani, tak payah. Kadang badan satu macam lembu pun. Assalamualaikum bro. Alhamdulillah. Berapa? Telefon aku 2 pagi. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya ni pengerusi gym. Ada apa? Ini ada ayat lah Ustaz. Bini saya suruh tidur luar Ustaz. Ini macam unta. Bini suruh tidur luar. Itu orang perempuan, dia tak kuat. Lidah dia kuat. Itu Nabi tak bagi dia jadi imam bagi lelaki. Nabi tak bagi dia jadi mufti. Nabi tak bagi dia jadi ketua. Nabi tak bagi dia jadi sultan. Kalau dia boleh jadi mufti, kita ni habis semua kena cerai. Dengar aku kena cerai. Sebab orang perempuan dia tak kuat, lidah dia kuat. Tuan-tuan buka dalam bab perihal solat. Dalam hadis sebut, sallu kama ru'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Bila berlakunya imam di dalam kesalahan di dalam solat, makmum nak tegur sebab apa? Subhanallah. Bila imam perempuan salah, makmum bagi perempuan tegur macam mana? Tegur macam mana? Tepuk tangan. Kenapa tak disuruh dengan suara? Suara tu aurat. Tuan-tuan tengok dia cakap dalam telefon. Aku selalu kena. Assalamualaikum. Assalam. Siapa ni? Ni akang ni. Ada apa? Nak jumpa ustaz boleh? Kat mana? Kat Masjid Tanah. Jumpa? Dengar dalam telefon, sedap suara. Muda ni. Pastilah orang ni. Jumpa umur 70 kan? Gigi pun depan 3 Betul orang perempuan, dia semua lawa. Pipi lawa, semua lawa. Suara sedap, rambut lawa, jalan cantik. Betul orang perempuan datang semai jemaah, dia makruh. Tak dia galak datang semai jemaah. Dia galak kamu menuntut ilmu. Kenapa? Akan mengundang fitnah. Tambah pula akhir zaman fitnah bermaharaja lela. Tu Nabi suruh semayang dalam rumah, semayang dekat rumah, semayang kat rumah, semayang dalam bilik. Suami kamu semai jemaah, kamu dapat pahala. Kenapa Nabi larang? Sebab bila keluar rumah dia akan mengundang fitnah. Akan mengundang fitnah. Kita tengoklah dia jalan pakai pelekung. AJK follow belakang. AJK je kena malam ni. Potong. Tengok pada belakang, Allah, lenggok dia. Potong, Allah Akbar. Tak sampai hati nak tengok.
Itu dia kata fitnah. Tuan-tuan, fitnah. Tengok dalam solat, dia sembahyang dia di belakang. Nabi suruh duduk belakang, Nabi tak suruh duduk satu saf. Kalau sembahyang satu saf, sembahyang tetap sah. Tapi Nabi tak bagi, Nabi suruh duduk belakang, akan mengundang fitnah. Tuan-tuan, kalau perempuan satu saf, penuh masih tanah ni sembahyang. Semua orang datang sembahyang. Orang sakit gawat pun datang. Sebab perempuan satu saf. Sama dia ceramah yang ceramah ni lelaki. Kenapa tuan-tuan duduk jauh-jauh? Kenapa duduk kat luar tu? Cuba jawab. Baik duduk kat kolah. Sebab yang ceramah ni orang lelaki. Cuba ceramah ni orang perempuan. Ramai orang duduk dalam ni, duduk depan ni. Sebab apa? Nak tengok ni ya. Ni dia kata fitnah. Tak apa duduk luar, tetap dapat pahala. Ya? Tapi pahala sikit. Tuan-tuan, Nabi cakap apa? Kalaulah umatku dia nampak pahala sembahyang berjamaah duduk saf yang pertama, mereka akan berebut-rebut datang rumah Allah, datang awal, duduk saf yang pertama. Kalau umatku tahulah macam mana dia tahu azab neraka, azab kubur, mereka akan kumpul amal soleh kalau dia takut ke Allah. Itu ulama bagi tahu, kalau mereka nampak syurga neraka, masjid tu 100 tingkat dah sekalipun, mereka akan datang sembahyang berjemaah. Kenapa orang tak ramai? Kenapa orang kurang? Ya, sebab apa? Mereka tak nampak lagi neraka, tak nampak lagi syurga. Itu yang mereka nak mati tu, roh sampai sini. Orang aja la ilaha illallah. Sebab itu bila orang nak mati, jangan sebut benda lain. Mengucap, dia tak ada dengar. Bang, ayang ni, bang, duit abang simpan mana bang, duit, tanya duit. Ajar la ilaha illallah, kalam tu aja yang boleh tembus, kalam lain tak boleh tembus. Masa orang tengah sakaratul maut, accident, tengah nazak dekat hospital, dekat rumah, kalam tu je tuan-tuan boleh cakap, kalam lain jangan. Alung datang ni, dia tak boleh dengar, tuan-tuan. Kalam la ilaha illallah saja yang boleh tembus, tuan-tuan. Nabi beritahu, siapa akhir hidup ni disebut la ilaha illallah, boleh sebut Allah, masuk syurga. Itu orang yang fitnah ni, jangan sampai dia kafir. Kalau dia kafir, dia tak boleh masuk syurga. Kalau dia buat dosa besar, kalau dia tak kafir, dia boleh masuk syurga. Tapi kena azab dulu dalam neraka. Neraka dia dekat bawah, syurga dia kat atas. Tuan-tuan, tuan-tuan nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga tak? Semua orang nak masuk syurga. Kalau nak masuk syurga, tuan-tuan jangan lupa baca ayat ni. Ayat ni hadis sahih. Nabi ajar dah, lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang isyak, lepas sembahyang subuh, aulanya subuh dan isyak, baca Allahumma arihni raihatal jannah, Allahumma arihni raihatal jannah, Allahumma arihni raihatal jannah. Siapa baca ayat ni, ya Allah masukkan aku ke dalam syurga. Syurga mengadu dengan Allah. Apa kata syurga? Ya Allah, hamba engkau dekat dunia, dia mengadu minta dengan engkau nak masuk syurga. Masukkanlah dia dalam syurga. Hadis sahih. Tu malam ni dapat ilmu dah, tuan-tuan. Nanti balik buat ya. Tadi ta adalah takut. Siapa dia takutkan azab api neraka, jagalah betul-betul tentang fitnah. Jangan duk fitnah kat orang. Sama juga isteri jangan duk fitnah ahli keluarga suami, tak boleh. Isteri yang solehah, dia kena jaga aib suami. Hal dalam rumah tangga pun tak ada cerita ke orang. Kerana dah cerita ke kawan, suami aku beli ubat kuat, tapi tak kuat pun. Ubat apa dia makan tu? Suami kau makan lah ubat kuat? Makan, tapi suami aku bersama je. Kenapa syahwat jadi tak kuat? Syahwat jadi tak kuat, lelaki banyak tak kuat syahwat. Pertama, bila kencing tak ikut sunnah. Aku selitkan sikit tentang syahwat.
Bila kencing tak ikut sunnah, akan mengundang lemah syahwat, tenaga batin akan tak kuat. Nabi ajar kencing kena bertenggung. Bila kencing bertenggung, dia ikut step. Bila ikut step, saluran kencing, urat-urat kita ni semua berjalan dengan baik. Bila kencing berdiri, dia tak ikut sunnah, dia akan merosakkan saluran-saluran pundi-pundi kencing dan akan mengundang penyakit sul-sul baul. Tuan-tuan jangan kencing berdiri. Ya, boleh kencing berdiri kalau kencing bertenggung tak tos, baru boleh kencing berdiri. Ataupun sampai buka pintu dah tak tahan terpancut, lain lah. Ni tak ada RNA, pejabat-pejabat sampai kencing berdiri. Dekat tempat kencing, dua orang tu mangkuk-mangkuk kencing. Besar ya. Ni haram ni, tak boleh tuan-tuan. Kencing berdiri ni asal hukum dia harus. Dia jatuh makruh bila kencing dalam bilik mandi seorang-seorang. Akan jatuh haram kencing di halayak ramai. Ini halayak ramai ni, tak boleh haram. Kadang benda ni orang tak ambil pot, senang cakap, dia tak ambil peduli. Benda ni sangkut paut dengan azab kubur. Tuan-tuan, terutama bukan dalam hadis, bukan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bermulanya seksa kubur adalah kencing tak bersih. Bila kencing tak bersih, bermula seksa kubur. Masuk dalam kuburnya, malaikat bantai dah. Tuan-tuan, aku tak tipu, ada dalam hadis, ada dalam kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Ghazali Hujatul Islam. Kenapa dia khawatir mengecik dekat tubuh, dekat seluar? Kita tak sedar, buat salat. Tuan-tuan, ingat tu, siapa kencing berdiri, janganlah kencing berdiri dah, tuan-tuan. Ya, sebab bermula seksa kubur daripada kencing yang tak bersih. Bila aku ringkas tuan-tuan, sebab dah dekat pukul 9. Ya, pukul 9 aku berhenti tuan-tuan. Ya, aku nak balik, rumah aku jauh, bini aku muda tuan-tuan. Aku kahwin dengan bini aku masa umur aku 40 lebih, bini aku umur 23. Muda tuan-tuan. Mamat tu bini 20 lebih, dia 30 lebih. Aku 40 lebih, bini aku 23. Sekarang aku umur berapa? Bini aku baru 30. Muda panggil abang. Bang, yang boleh lambat. Orang lelaki ni, bang, tumbang tuan. Nyamai. Hebat macam mana lah kuat semayang. Allahu Akbar. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berhenti zikir. Nyamai orang perempuan. Ya. Lepas tu ustaz-ustaz banyak jatuh, banyak kalah pasal perempuan. Ahli ibadah pun jatuh pasal perempuan. Lepas tu nak kahwin tu, fankihu ma taubalakum. Nak kamu nak bernikah, carilah perempuan yang baik-baik, yang kuat agama. Cari wanita yang kuat agama, yang mendorongkan suami sedekah, mendorongkan suami sembahyang malam, mendorongkan suami sembahyang berjemaah, mendorongkan suami buat kerja agama, mendorongkan suami buat kerja Nabi. Carilah isteri yang macam tu, kuat agama, dengan suami tak lawan, dengan suami merendahkan suara, dengan suami tawaduk. Itulah isteri yang baik. Tuan-tuan, nak cari suami isteri yang macam tu, suruh dia belajar kitab ni, kitab berhimah. Cari guru. Siapa ulama ni? Syekh Al-Fatah ni, 5 beradik, 5 wali Allah, 4 lelaki, seorang wanita. Dia belajar, mengajar sampai tak sempat nak nikah sebab dia menuntut ilmu. Tuan-tuan, kita tak ada, lagi belajar nak nikah ni. Nyending-nyending je ustaz. Orang perempuan kena marah bergambar dengan aku. Cak warning, bagi tahu dengan suami, jangan bergambar dengan ustaz. Bergambar dengan ustaz tu nanya kan kahwin lagi suami aku. Okay? Baiklah tuan-tuan, tadi tak adalah takut tentang neraka. Nun. Nun adalah nur, cahaya. Siapa yang suka fitnah ke orang, maki ke orang, ngompak ke orang, wajahnya tak ada cahaya, tak ada nur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cahaya. Ini ada cerita pada zaman Bani Israel. Lepas ni aku nak tutup tuan-tuan, ya. Sebab aku tengok tuan-tuan dah mula nak bangun kencing. Dia memang kalau majlis ilmu ni nak kencing je, ya. Duduk kedai mamak tadi nak kencing, tuan-tuan, ya. Ada cerita pada zaman Bani Israel, seorang padri, pendeta. Kalau dalam kitab dia sebut pendeta. Lepas ni aku tutup tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, ya. Aku dah nak balik dah. Tengok abang dah tak larat dah.
Lebih yang tumbang. Ya. Ini berlaku pada zaman Bani Israel. Sebab itu kalau tuan-tuan, di Palestin ada orang kafir Palestin, dia menghina orang Islam, tuan-tuan tak boleh cakap orang Bani Israel, Palestin Bani Israel, ya. Bani Israel ni keturunan Nabi, tuan-tuan, ya. Jangan cakap Bani Israel, ya. Israel, jangan sebut Israel. Orang kafir di Palestin. Bani Israel ni adalah keturunan Nabi, keturunan Rasul, tuan-tuan, ya. Jangan salah sebut. Itu yang pada zaman Bani Israel ada seorang pendeta kafir. Dia nak masuk Islam, tetapi dia bagi syarat. Tuan-tuan tunggu ni, kita ni susah nak jumpa, susah nak dapat. Sebab dan kita ni pula, kalau tuan-tuan tak dengar betul-betul, tuan-tuan takkan faham. Sebab cerita ni dalam bahasa isyarat. Pendeta Yahudi ni, dia datang berjumpa dengan seorang gubernur dan seorang khalifah pada zaman dahulu kala. Dia berjumpa, apa kata dia? Wahai khalifah, aku nak berdebat dengan ulama-ulama engkau. Kalau mereka boleh jawab, aku masuk Islam. Sebab itu dalam Korea, dalam kampung kena ada ulama tauhid, kena ada ulama fikih, kena ada ulama tasawuf, kena ada doktor, kena ada pegawai itu, pegawai ini. Untuk apa? Untuk menguruskan kampung. Kalau dalam kampung ni tak ada salah seorangnya, maka berdosa satu Korea. Tuan-tuan, ya. Pendeta ni bagi tahu dengan khalifah, kata khalifah, baiklah. Maka khalifah bagi tahu dengan pengawal istana, kau tolong bagi tahu semua ulama-ulama aku di negeri aku, tolong berhimpun dan mereka akan berdebat dengan seorang pendeta kafir. Kalau mereka boleh jawab, dia akan masuk Islam dan mereka akan dapat habuan daripada istana. Kalau mereka tak boleh jawab, kepala mereka akan dipancung oleh pemancung istana. Zaman dulu ukur pancung, tuan-tuan, ya. Tetapi pertanyaannya dengan bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bukan bahasa bertulis, bukan bercakap, bahasa isyarat. Ulama semua terpinga-pinga macam mana nak jawab sebab dalam bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Bang. Abang ni boleh abang? Faham tak? Faham aja. Kalau itu faham aja. Maka sampai satu masa ulama-ulama pun berhimpun di satu dataran. Kalau kita di Malaysia, di dataran Merdeka, ya, di dataran Merdeka. Ulama semua berhimpun. Zaman dulu ulama kalau pakai baju jubah macam ni, ulama kecil. Ulama dulu kalau dia ilmu banyak, orang alim, dia punya jubah besar-besar. Tengok dalam ni siapa jubah besar-besar tu, orang alim. Ya? Orang alim, tuan-tuan. Orang alim ni dia berilmu dan dia beramal. Ni orang alim. Orang berilmu lain. Orang alim ni dia suka beramal. Sebab dalam satu pendapat mengatakan bila satu bab kita tidak beramal, maka kita jauh daripada hidayah Allah. Maka berhimpunlah semua ulama-ulama di satu dataran. Aku kena berdiri cerita ni, tuan-tuan. Tak berdiri tak boleh. Pendeta kafir ni dia berdiri di atas satu mimbar. Dia memegang satu tongkat. Dia memegang satu tongkat di atas satu mimbar. Di dataran ni penuh dengan ulama, penuh dengan rakyat jelata. Semua berhimpun. Dekat atas bukit ni ada seorang wali Allah. Wali Allah duduk kat atas bukit. Dia berzikir, dia jaga kambing. La huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Ni zikir ni luar biasa. Tuan-tuan tak tuan buat. Dia kalau panjang, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Kalau pendek lagi, la huwa, la huwa, la huwa, la huwa. Pendek lagi, huwallah, 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 huwallah. Pendek lagi, nanti kan balik rumah buat kat rumah. Bini lari kan. Hu tu dia, Allah kat sini. Kalau satu zikir hak, 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 hakullah, 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 hakullah. Zikir ni banyak tuan-tuan, ya. Tapi aku tak cerita tentang zikir. Wali Allah ni nampak
bawah bukit ni ulama-ulama, rakyat jelata semua berhimpun. Akhirnya nampak pada jauh. Dia pun turun. Bila dia turun, dia tanya dengan ulama. Dia kata, ada apa impon-impon ni? Ulama kata, kau nampak tak pendeta Yahudi, pendeta kafir ni berdiri di atas mimbar. Dia nak berdebat dengan kita dengan bahasa isyarat, dengan kami semua. Tapi kalau kami tak jawab, kami akan dipancung oleh ketua negara. Kalau kami boleh jawab, dia akan masuk Islam. Menggala kami ni cakap apa? Wahai ulama, boleh tak aku nak minta izin? Nampak nak orang beradab. Aku nak minta izin boleh? Bagilah aku jawab. Mana tahu nanti betul. Kalau tak betul pun yang kena pancung kepala aku. Nampak? Wali Allah kan? Kata ulama, silakan. Kalau macam tu, bagi aku masa sebentar, aku nak semayang 2 rakaat. Semayang? Semayang. Sujud, rukuk, sujud tidak, bagi salam. Dah habis bagi salam, dia pun berdiri juga di depan pendeta, berdiri. Dia beritahu dengan pendeta, beritahu dengan khalifah, aku mewakili ulama-ulama di negeri ini, aku akan jawab apa yang pendeta Yahudi tanya. Pendeta Yahudi senyum. Ulama tak boleh jawab, macam mana kau nak jawab? Kau jaga kambing Sebab itu kita ni jangan lekehkan orang. Kadang budak-budak mengaji pondok kita lekeh. Alah mengaji pondok je, apa Quran. Dapat apa? Siapa suka kat engkau? Aku tuan-tuan ngaji pondok tuan-tuan. 3 bini ngaji pondok 3 bini. Adik-beradik aku 12 orang, semua ngaji pondok. Bapa aku hantar ngaji pondok daripada umur 9 tahun, 8 tahun dah masuk pondok. Umur 20 tahun baru balik. Umur 16 tahun baru balik, tuan-tuan. Adik-beradik aku semua ngaji pondok. Ngaji Pakistan, ngaji Afrika, ngaji Mesir, ngaji Yaman. Tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, semua bini ada, anak ada, rumah ada. Bini banyak tuan-tuan. Ini kelebihan orang yang dekat dengan Tuhan. Padahal bukan dekat sangat pun dengan Allah, tuan-tuan. Ya, sikit-sikit je. Baiklah cerita ni, tuan-tuan. Bila dah habis sembahyang, kata penggala kambing ni, aku akan jawab apa yang kau tanya. Tapi kata pendeta Yahudi, baiklah, aku tanya dengan bahasa isyarat. Tuan-tuan faham? Kalau tuan-tuan faham, tuan-tuan faham. Tuan-tuan tak faham, aku tak boleh buat apa. Kalau tanya kat luar, satu cerita RM50. Baik, ni bahasa isyarat, tuan-tuan Maka pendeta Yahudi, dia tunjuk macam ni. Menggala kambing tunjuk. Pendeta Yahudi, dia tunduk. Betul. Khalifah pelik. Tunjuk 1, tunjuk 2, betul. Wali Allah, tuan-tuan. Bukan macam kita ke wali. Wali Allah, suka berzikir, suka berpuasa, mata tak tengok benda haram, mata dia tengok Quran. Enggak. Pendeta ni tunjuk lagi. Tadi tunjuk 1, penggala kambing tunjuk 2, betul. Pendeta Yahudi tunjuk ni, penggala kambing tunjuk betul lagi. Pendeta Yahudi ambil tongkat, dia pegang tongkat, dia tunjuk langit, dia hentak bumi. Penggala kambing tunjuk dia turun daripada mimbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Tunjuk 1, tunjuk 2, tunjuk 5, tunjuk penumbuk masuk Islam. Tuan-tuan duduk depan masjid, orang pakai seluar pendek. Balik rumah tukar seluar panjang. Kalau kita wali Allah, kalau kita kewali, orang balik batu. Faham kan? Khalifah panggil pendeta Yahudi. Kau tunjuk 1, apa cerita sekarang kami tak tahu ni? Kata pendeta Yahudi, aku nak masuk Islam. Kalau aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah sahaja, boleh tak? Sah tak? Kata penggala kambing, kena 2, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Ni tauhid. Aku tanya lagi, aku nak masuk Islam, aku ikut rukun Islam yang 5 je, boleh tak? Kata penggembala kambing, kena dengan rukun iman 6. Betul lah. Aku tanya lagi, Allah jadikan langit dan bumi. Maka penggembala kambing jawab, dengan kudrah Allah. Panggil penggembala kambing, panggil. Tadi pendeta Yahudi tanya, dia tunjuk 1, kau jawab 2, kenapa? Aku ingat dia tunjuk 1, dia nak kambing aku seekor.
Aku kata, mana boleh seko, kalau jantan je, tak ada betina, tak boleh beranak lah, tak ada imam biak lah dia. Aku tambah, aku tunjuk 2 jantan betina. Bila aku dah tunjuk 2, dia tunjuk 5. Aku ingat mungkin dia nak 5 ekor, nak bak kenduri kahwin. Aku tambah lagi seko, aku tunjuk 6 ekor. Bila aku dah tunjuk 6 ekor, dia tunjuk kat langit, dia hentak kat bumi. Dia nak satu kandang, ni satu kandang. Nampak ni tuan-tuan, ya. Wali Allah tunjuk macam ni orang nak masuk Islam. Baiklah tuan-tuan, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi aku minta maaf banyak-banyak seandainya terkasar bahasa. Ada Quran ada salah, ada yang tersasar, aku minta maaf. Jadi tuan-tuan yang keluar dulu, ya. Selalu viral di media sosial tentang kasri kijang. Tuan-tuan kalau ada beli kasri kijang, tuan-tuan jangan beli, tuan-tuan kena guna. Kasri kijang ni, kelebihan minyak kasri kijang ni, dalam hadis daripada Imam Bukhari, dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibn Hajar, kasri kijang ni minyak yang luar biasa di antara minyak yang Nabi suka pakai. Kasri kijang ni, apa kelebihan dia? Dia boleh detect. Ni kelebihan kasri kijang. Kalau tuan-tuan sapu dekat sini, tuan-tuan hidu. Kalau dalam badan tuan-tuan ada benda tak baik, ada benda tak elok, dia akan sendawa. Silat bulan akan muntah, silat bulan akan tumbang. Ini kelebihan kasri kijang. Silat bulan dia akan berak, dia mengeluarkan kotoran-kotoran melalui tentang lubang najis. Dan kasri kijang ni, kalau anak ada apa Quran, anak ada belajar you ke, belajar dunia ke, belajar akhirat ke, bagi dia bekal, suruh dia hidu. Sebab dia mencerdikkan akal. Ni kasri kijang. Siapa suka marah-marah, hidu. Dia menurunkan sifat panabaran. Ada satu kedai, dia bawah kedai, atas hostel, tempat dia punya pekerja tidur. Dia orang tak boleh naik atas tu sebab ada gangguan. Kejap-kejap dengar pintu, kejap-kejap dengar suara orang. Aku kata masuk dalam air. Masuk dalam air, separuh ni 1 baldi. Ambil 5 nipis perah, ambil garam 1 sudu teh, letak dalam tu, kacau, spray dalam rumah. Dekat pintu, dekat tingkap, dekat tirai, spray. Alhamdulillah dah tak ada gangguan. Ini kelebihan kasri kijang, tuan-tuan. Tapi kalau beli di media sosial, hati-hati. Kasri kijang ni akhir zaman banyak tiruan. Ya, orang nak kira untung, dia tak kira dah pasal halal haram. Tuan-tuan, kasri kijang ni dia ada 2 warna ya. Warna hitam, warna kuning. Kalau warna putih bukan kasri kijang. Kasri kijang adalah hadis sebut, dia keluar daripada perut kijang. Bunjuk dia, aku dah bawa bunjuk dia tuan-tuan. Belah bunjuk tu, jemur akan mengeluarkan kasuri. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu dekat luar. Ambil je, jangan tak ambil. Tapi dengar dulu sampai habis, jangan ambil, main belah. Tunggu dulu. Yang kedua, air zam-zam Nabi kata adalah ubat. Aku dah tua tuan-tuan, aku boleh baca kitab. Kitab ni yang halus-halus ni aku boleh baca kitab, boleh baca. Boleh bawa kereta balik memandu pukul 4 pagi, 3 pagi, balik ceramah, balik mengajar. Inilah ubatnya. Air zam-zam ni kami dah bacakan surah Al-Fatihah 1000 kali dalam ni. Sebab surah Al-Fatihah dia ibu Al-Quran. Sebab itu ulama' beritahu kalau mata kita sakit, mata kita rabun, itu tandanya tempat jin bertenggek. Jin ni dia suka masuk ikut darah dan ikut urat-urat. Tuan-tuan amalkan insya-Allah. Siapa pakai cermin mata, insya-Allah dia takkan pakai cermin mata. Tapi syaratnya dia kena yakin dan dia kena beramal, kena istiqamah. Alhamdulillah dah 2-3 orang anak murid pakai cermin mata, dan bapa mentua aku sendiri pun tak pakai cermin mata. Dia amalkan ni tuan-tuan. Tapi bila titik dia pedih. Kenapa pedih? Sebab dia ayat Quran. Tak kisah baby boleh, kanak-kanak boleh, orang tua boleh, lepas operation pun boleh. Tak ada masalah apa-apa, cuma air zam-zam ni. Cuma kami basuh ayat Quran dalam ni, tuan-tuan, ayat Quran. Ya. Satu lagi, ni semua barangan-barangan sunnah. Minyak habatus sauda. Nabi cakap dah, minyak habatus sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok sendiri, ustaz-ustaz akhir zaman ramai cepat meninggal dunia. Ramai ustaz-ustaz banyak penyakit, kecil manis, darah tinggi, sakit gaut. Kenapa? Salah AJK masjid. Kenapa AJK masjid aku salah kan? Sebab AJK masjid bagi makan sedap-sedap. Bila bagi makan sedap-sedap akan mengundang penyakit. Itu yang Nabi aja, hendaklah kamu makan minyak habatus sauda, titik dalam mulut kamu makan, maka dia membaikkan, mengeluarkan kotoran-kotoran dan membaikkan sendi-sendi. Jantungnya, gautnya, kecil manisnya, darah tinggi semua tuan-tuan. Kalau tak boleh, tak tahan minyak, masuk dalam air. Kalau anak lelah, masuk dalam susu, bagi dia minum. Tuan-tuan boleh ambil kat luar seorang satu. Ambil, jangan tak ambil. Orang perempuan ambil, jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar. Ambil belah, aku kejar. Ya. Mana cari dana sekolah, tuan-tuan. Anak yatim, orang susah, mu'alaf, ibu tunggal, ada buta, tuan-tuan, ya, kami nak bayar bil api, bil air, nak beli kitab.
Jubah dia, kasut dia, orang gila pun kami belikan dia baju. Tuan-tuan, aku di madrasah, orang gila aku mandi kan. Orang gila aku gosokkan gigi dia. Tuan-tuan tanya anak aku. Ya, itulah di madrasah kami, yang kami jaga di madrasah kami, tuan-tuan. Ya, sekolah kami dalam 12 ekar. Ustaz Rizam besok dia bertolak ke Mekah, dia buat umrah dengan adik-beradik semula, ramai pergi, tuan-tuan. Jadi kami yang tak pergi, kami jagalah madrasah, tuan-tuan. Ya, jadi kami semua sama-sama jaga madrasah. Ya, jadi baiklah, jadi aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi nak minta maaf dengan orang alim yang berada pada malam ni, ya, pegawai kerajaan, ya, AJK masjid, ya, abang long, pangkat atuk, pangkat abang, pangkat adik, pangkat maklum, pangkat nenek, semualah. Jika ada tersilap, aku terkasar bahasa, aku minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam ridha Allah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Tuhan kami ini bodoh, ya Allah, Kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah, Kau muliakanlah. Kami ini banyak salah, ya Allah, Kau maafkanlah. Kami ini banyak dosa, ya Allah, Kau ampunilah. Kami ini kotor, ya Allah, Kau bersihkanlah. Kami ini malas, ya Allah, Kau rajinkanlah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini banyak penyakit, ya Allah, Kau angkatkanlah. Ujub riak kami Kau ikhlaskanlah. Takabur zalim kami Kau tawadukkanlah kami, ya Allah. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.